billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para penonton yang dikasihi sekalian, hadiah khas hampir 50 e-book percuma untuk semua penonton Tanyalah Ustaz di madatcenter.com. Sihir Pemusnah Syurga, Klinik Al-Fatihah, Kaedah Mudah 5 Minit Hafalan Al-Quran, Diari Slot Anak, Si Oyen, Diet Cara Rasulullah dan banyak lagi. Para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dalam pengajian hadis kita pada hari ini, hadis 40 Imam Nawawi, yang mana pada hari ini kita nak membicarakan tentang hamba yang produktif. Macam para penonton kita kan, pagi-pagi lagi dah buka celik mata, solat berjemaah, baca Quran secara berjemaah, dan pada hari ini kita dapat teruskan pengajian kita dalam pengajian hadis kita yang kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Amran Yusof. Khabar Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni Ustaz yang produktif lah. Itu dia. Terima kasih Ustaz kerana bersama kita pada hari ini. Orang kata makin nampak muda, makin nampak handsome kan? Sihat, alhamdulillah. Sihat, makin nampak sihat. InsyaAllah. Dengar kata bawa balik pada Kedah Ustaz? Ya, 3-4 hari di Kedah. 3-4 hari di Kedah. Berdakwah tak pernah putus lah. Tak pernah putus. Bila berdakwah tu dia terus jadi produktif. Yes, itu betul. dia. InsyaAllah. Jadi baik para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, yang mungkin nak mengajukan soalan kepada Al-Fadil Ustaz, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk mengajukan soalan anda semua. Jadi saya yakin dan percaya Ustaz, para penonton kita ni jenis tak bertangguh-tangguh. Dia kalau call, dia dulu yang nak call. Kalau soalan, dia dulu yang nak bertanyakan soalan. Baik para penonton sekalian, anda semua dah bersedia ke untuk kita mulakan pengajian kita pada hari ini? Baiklah, kalau dah bersedia, jom kita mulakan topik pengajian hadis kita pada hari ini. Hadis 40 Imam Nawawi, iaitu berkaitan dengan hamba yang produktif. Dipersilakan Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Terima kasih Dai Aiman. Walaupun kita duduk dekat sangat tapi jarang jumpa. Betul lah. Hari ini bawa alhamdulillah Allah bagi pertemuan. Baik. Di permulaan ini elok kita rujuk terus kepada lafaz hadis dia terlebih dahulu untuk kita faham, untuk penonton ni faham. Maka kita baca hadis dulu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi wa qala. Hadis daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lalu memegang bahuku lalu bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilun. Kata Nabi kepada Abdullah ibn Umar ketika dia pegang bahu tu, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing ataupun seakan-akan seorang musafir atau pengembara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, lalu Abdullah ibn Umar pula menyatakan, iza amsayta fala tantadhiru sabbah. Abdullah ibn Umar kata, jika engkau berada pada pagi hari, jangan tunggu sampai petang baru nak buat sesuatu. Wa iza asbahta fala tantazhiral masaa. Yakni kalau ada di awak berada pada waktu petang, jangan tangguh-tangguh untuk buat kebaikan dan tinggal kejahatan. Dia kan tunggu sampai esok pagi baru dia nak buat. Dan wa khudh min sihhatik limaradik, yakni manfaatlah waktu sihatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatik limautik, ya, ataupun dan juga yang kedua, manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang matimu.
Hadis ini hadis sahih riwayat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala anhu, yang kita gelar Al-Bukhari ini sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, khalifah terbesar dalam ilmu hadis. Jadi pada pagi ini kita nak kongsi tentang beberapa tanggungjawab besar yang Nabi bagi tahu kepada kita di dalam hadis, yang kita nampak ringkas tapi dia punya pesanan dia besar. Ya, pertama Nabi pesan kepada sahabat. Nabi ni dia nampak ruang dan dia bagi pesanan. Nampak ruang dan bagi pesanan. Pesanan dia itu adalah apa? Iaitu hidup di dunia kita ni macam musafir. Kita selalu, biasa lagu Hindustan sebut. Oh, macam mana tu? Awal-awal dia sebut dah. Macam mana tu Ustaz? Lagi Hindustan dia kata, Zindagi ek safar hai sohana. Itu kan ya. Hidup ini adalah satu perjalanan yang sangat-sangat mengembirakan. Jadi orang yang tak ambil hidup ini sebagai jalan yang sempurna, maka dia rugi. Ya, sedangkan kehidupan itu adalah sebuah kesempurnaan. Pengembaraan kita itu sebuah kesempurnaan. Allah bagi kita kecukupan. Lahir sekian, dapat makan sekian, dapat tinggal pula tu di Bukit Badung contohnya kan. Ya. Kan berata-merata kan, akhirnya dapat menikah, dapat anak, dapat kerja, dapat begitu begini dan sebagainya. Maka ini sebuah kehidupan yang sangat mengembirakan. Cuma ada manusia yang memanfaatkan kehidupannya, tidak menangguh-nangguh untuk melakukan ketaatan, tidak menangguh untuk bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan. Tapi ada manusia yang kata sat dulu tu orang Kedah lah. Sat dulu dan kemudian mati. Calo bete, calo kerte. Jadi hak ni yang kita nak kena pesan, bahawa pesanan paling besar yang Nabi kata, hidup di dunia ni bukan rumah awak tu sebenarnya. Awak singgah aja. Awak singgah aja. Singgah, rehat sekejap di bawah satu pohon, ambil sedikit lagi untuk bekalan dan teruskan perjalanan sampai ke destinasi yang terakhir. Ini kehidupan. Ada permulaan dan ada pengakhiran. Jangan rasa kita mula tak ada akhir kot. Itu bahaya. Maka sebab itu, bila Nabi kata begitu, maka Abdullah ibn Umar atau anak kepada Sayyidina Umar ni kata, siapa-siapa yang berada pada pagi, macam kita berada pada pagi, kalau nak buat sesuatu maka jangan tangguh, produktif. Hari ni nak pergi kerja awal, teruskan. Tak payah tunggu azam 2023, tak payah. Sekarang kita buat. Kalau hari ni nak meninggalkan kemaksiatan yang kita dah buat tu, taubat segera. Jangan tangguh sampai ke petang. Dan siapa ada pada waktu petang, jangan kata besoklah. Tak boleh. Segera guna tu, kita takut. Yang kita takut, seperti kata-kata dalam Facebook sekarang ni, kata-kata Facebook ni, kata-kata dia sedap-sedap. Dia kata, dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal, sedang akhirat itu tempat kita kekal. Yang tu pun cukup kita faham dah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, itu menarik sungguh. Pagi-pagi ni kan celik pinju mata kita pendengar lagu-lagu Hindustan kan. Macam-macam kat rumah tu ada yang sambung Ustaz. Allah. Kya hafal. Itu dia kan. Baik para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita nak pergi lebih jauh Ustaz, saya pun agak keliru sikit perkataan pada awal tadi Ustaz sebutkan kehidupan kita ibarat musafir. Yang mana kalau kita tengok para penonton kita bulan 12 bukan main lagi Ustaz. Musafir merata-rata tempat. Dan ramainya para penonton kita ni pergi umrah katanya. Ya, betul. Dan ada yang pergi melancong ke Istanbul dan sebagainya. Jadi bila kita musafir ni, kita bawa beg. Kita bawa beg, kita pergi melancong dan kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan kereta dan sebagainya. Betul. Jadi mungkin ada sedikit lah, mungkin para penonton kita di rumah sana kan nak tahu dengan lebih lanjut, dan juga ada penonton kita di Facebook ni ada nak mengajukan soalan. Boleh ke kita rakyatkan soalan Ustaz? Dipersilakan. Boleh ya Ustaz? Boleh, kita bersama dengan Mas Ripah Nur Jamain. Soalannya, mengapa Rasulullah SAW berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hiduplah engkau di dunia seolah-olah engkau seorang perantau atau musafir lalu. Mengapa Rasulullah SAW memberikan perumpamaan seperti seorang perantau atau seperti musafir lalu? Silakan Ustaz. Baik. Pertama sekali, hidup kita semua faham bahawa hidup di hujungnya ada mati. Maka itu adalah sebuah perjalanan. Manusia, hidupnya adalah sebuah perjalanan. Manusia, okey, contoh kita yang selalu berdakwah ni, saya baru balik daripada Kedah. Contoh saya dengan isteri bila nak pergi ceramah, kami hanya bawa kain baju dan letak dalam kereta.
bawa duit cash sikit, yang lain pakai kad, tak boleh bawa banyak-banyak cash contohnya kan. Maka itu yang kita bawa. Dan ketika saya pergi untuk berceramah, atau itu dinamakan musafir. Ketika saya musafir, saya tak bawa mesin basuh saya. Saya tak bawa tilam empuk saya. Saya tak bawa. Saya tak bawa peti ais rumah saya tak bawa. Saya bawa apa yang saya nak pergi gitu je. Bila terus pergi, okey, sampai di R&R, rasa macam bekal habis. So kita berhenti kat situ, bukan ambil semua di situ, bukan. Ambil yang sedikit sahaja untuk menampung. Sebab tu kaedah yang diajar oleh ahli tasawuf, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menyediakan keperluan, bukan kemahuan seorang hambanya. Bila Allah sediakan keperluan cukup tak? Makan cukup, pakai cukup. Tapi bila hambanya mengambil kemahuan, maka jadilah kepada mereka itu sebuah apa yang kita panggil tamak dan halubang. Maka sebab tu bila kita kata, bila Nabi kata pengembara tu kenapa? Bila kita sampai ke dunia. Contoh. Saya teringat kata-kata guru kami, arwah Datuk Ustaz Ismail Kamus. Dia kata bahawa perjalanan kita ke dunia ni sekejap saja. Hanya 9 bulan dalam perut mak aja. Itu perjalanan ke dunia. Tapi perjalanan kita menuju akhirat tu lahir saja, maka itulah langkah pertama kita menuju akhirat. Tapi masalah kita terbalik. Langkah kita ke dunia tu panjang. Dah pencen baru nak ke akhirat. Itu kalau dapat. Itu kalau kita tertinggal macam mana? Maka sebab itu saya kata, orang yang hidup seperti mana diambil daripada hadis Nabi ini, maka dia akan jadi produktif. Dia akan manfaatkan ketika, okey, contoh manusia. Manusia ni dia main daripada satu benda yang kita panggil sebagai asal manusia tu lalai. Dalam perut mak sangat beruntung. Tambah saya yang tinggal di Bukit Beruntung, lagi beruntung. Ya, dalam perut mak tak banyak pakai duit. Baju tak payah mahal-mahal, tak payah pakai apa pun, susu pun tak payah, makan minum pernafasan melalui tali pusat mak. Tak ada untung, tak ada rugi langsung. Lahir saja bermula sebuah kerugian pada manusia. Lahir saja menangis, tak ada orang lahir gelak, tak ada. Rugi manusia. Lahir pada asasnya dia lahir saja rugi. Besok dah besar sikit pergi tadika, lagi rugi. Kenapa rugi? Pukul 6 dah kena bangun, mak bapak tinggalkan tadika. Dulu duduk di rumah tengok Power Rangers Doraemon. Besok dah sekolah rendah, lagi rugi. Anak kita berat 9 kilo, beg dia berat 11 kilo. Begini menyengit ni itu, rugi. Dah dapat UPSR, kata UPSR 6A, dapat masuk MRSM, lagi rugi. Baju basuh sendiri, makan kena beratur. Dulu balik, makanan siap di atas meja. Besok dah kerja, lagi rugi. Duduk rumah bujang, rumah sewa kena bayar, tak mampu sewa rumah, sewa bilik je. Motosikal kena bayar, semua kena bayar, makan kena tanggung sendiri. Dah menikah besok, lagi rugi. Bukan nak beli kita ke, dapat isteri pula tu, kuat membeli belah pula tu. Ya, semua. Lagi rugi. Esok dah dapat anak, Allahu Akbar, pukul 4 pagi. Saya pasti Da'i Aiman merasakan. Sebab Da'i Aiman masih ada anak kecil-kecil lagi kan. Anak kecil ni, tengah malam kita baru nak lelap, dia datang lagu Hindustan. Sehingga kita tak sempat nak tidur. Begitulah keadaannya kembung perut. Esok kita dah tua dah, ada cucu pun kadang-kadang rugi. Anak-anak tinggalkan cucu dengan kita, dia orang pergi makan angin ke Langkawi. Tetapi Allah bukan kata sekadar wal asr innal insana lafi khusr, tapi di hujungnya illal ladzina amanu. Orang beriman memandang cucunya adalah satu pahala, isterinya pahala, anak-anaknya pahala, itu kita rebut yang itu. Jadi produktif. Kita gunakan kesempatan apa sahaja yang Allah bagi di hadapan mata kita ini, menjadikan kita hamba yang produktif. Hamba yang memanfaatkan apa yang berada di keliling kita. Dan bila kita nak sebut tentang pengembara, macam itulah. Kita bawa beg kita dan kita sampai destinasi itu. Dan destinasi yang paling-paling kita takut bila kita tidak bersedia adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita pergi travel Ustaz, biasa paling 3-4 lai je baju Ustaz. Ya. Tapi sekarang ni apa masalahnya baju yang berlonggok-longgok dekat almari kita tu Ustaz? Ya, betul. Kita bicara selepas ini. Baik. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru.
Hidup ini ibarat pengembara. Apa saja yang kita belanjakan pastikan berpada-pada. Baik, para penonton sekalian, hari ini kita dalam pengajian hadis yang mana kita nak melihatkan hamba yang produktif. Dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aiman dan juga Ustaz Abra Yusof, semoga ada sihat dan juga walafiat. Alhamdulillah. Silakan dengan soalan. Soalan saya mengenai dengan hamba yang produktif kan. Ya. Allah juga ada, mungkin Allah ada firman dalam Quran juga, berlumba-lumba melakukan kebaikan. Jadi kebaikan yang bagaimanakah Ustaz dalam melakukan amalan ibadah ni, dalam kuantiti kah ataupun kualiti kah? Banyakkan kita melakukan dalam bilangan kuantiti lah, tapi kualiti tak ada. Adakah ia perlukan pada ilmu untuk mendapatkan kualiti ibadah yang terbaik? Semoga dapat diterima oleh Allah. Dan soalan keduanya mengenai dengan rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Kebanyakan pada kita lalai. Masa sihat ni sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, miskin kaya muda sebelum miskin tua, dan juga hidup sebelum mati. Hidup sebelum mati. Jadi kita ni dah hujung-hujung barulah kita baru nak bergapah nak buat amalan. Minta pencerahan bagaimanakah untuk mendapatkan amalan yang sebelum 5 perkara ni. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah bagi salam kepada kita. Cepat-cepat buat fastabiqul khairat. Cepat-cepat buat kebaikan. Tapi yang berkualiti ke kuantiti? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat kita dengar macam orang utara. Kan? Fastabiqul khairat, berlumba-lumba di dalam melakukan kebaikan dan berlumba-lumba di dalam meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. 2 perkara ni dia kena berjalan serentak. Dan di dalam kebaikan yang diperintah kalimah dia disebut tadi adalah produktif. Produktifnya seorang manusia adalah dia memanfaatkan waktu-waktu nafas yang terakhir dalam hidup dia. Dia buat segala macam. Dan produktif dia itu bukan hanya dari sudut amal ibadah yang khususiah sahaja. Amal-amal umumiah pun sama juga. Dia datang kerja, tu pun kena produktif. Dia kena keluar awal, dah tahu jam. Yang kau datang pun macam ni lebih kurang macam tu kan ya. Dah tahu jam, kena keluar awal. Itu produktif juga. Bila kerja kena produktif. Begitu amal pun macam tu juga. Cuma tanya dia tu lebih khusus kepada amal. So bila tengok pada amalan, maka di antara kuantiti dan kualiti, maka kualiti dipertekankan oleh Nabi. Nabi SAW contoh dalam bentuk bagaimana Nabi produktif dalam solat malam, as-salatul lail atau salat tahajud. Maksimum Nabi buat 13 rakaat bersama dengan witir, ataupun 11 rakaat macam mana kita nak buat bulan Ramadan tu, ataupun 9 rakaat 8 tambah 1. Tetapi kualiti yang Nabi buat itu adalah 2 rakaat Nabi buat itu kadang-kadang Allahu Akbar. Sebab tu sampai bengkak kaki. Kita bengkak juga gaut. Tu kan. Nabi SAW ini nak bagi tahu kepada kawan kita dan semua pendengar tentang bagaimana Nabi bentuk kualiti dalam solat itu sehingga bengkak kaki, pecah tapak kaki. Dan saya kenapa? Sebab kata seorang sahabat yang namanya Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Huzaifah satu hari dia berjalan di sebelah dengan masjid Nabi. Dia dilewat malam awal pagi, lalu dia nampak Nabi tengah salat malam. Dia pergi jumpa Nabi dan kemudian dia tanya Nabi. Lalu dia minta kebenaran, boleh tak dia nak jadi makmum dalam solat tahajud tu. Nabi kata, jom kita salat. Maka esok paginya dia pergi jumpa dengan para sahabat lepas solat subuh. Dia cerita, Allahu Akbar, ini satu kelebihan besar yang Allah bagi kepada aku. Bukan hanya solat fardu berjemaah dengan Nabi, tapi solat malam berjemaah bersama Nabi. Sahabat kata, cuba cerita kat kami. Ini bentuk kualitinya. Akhirnya Huzaifah kata, aku mula solat dengan Nabi memulakan Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Baqarah. Dan aku, kata Huzaifah, aku menanti-nanti agar Nabi akan rukuk pada ayat yang ke-100.
ke 100 tu Huzaifah kata. Kalau kita ayat ke-5 macam tali arwah cukuplah kan. Tak. Kemudian Nabi tak berhenti pada ayat ke-100, Nabi sambung hinggalah ke ayat 286. Dan aku harap Nabi rukuk pada ayat 286. Tapi tidak. Nabi menyambung surah An-Nisa 176. Rakaat pertama 286 tambah 176 kita 76. Ya, betul. Itu kaedah. Tu kita nampak masuk pula rakaat kedua Nabi menghabiskan surah Ali Imran 200 rakaat. 200 ayat. Bayangkan dalam 2 rakaat 2 rakaat itu 3 surah ratusan ayat. Kalau kita 2 rakaat 3 surah 3 qul. Itu saja kemampuan. Berbanding nikmat yang sangat besar kita buat. Jadi suruh kualiti. Maka saya katakan untuk produktif. Kualiti itu haruslah bersandarkan kepada 2 matlamat. Ikhlas kerana Allah, benar mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi buat maksimum 13, awak tak payah rajin buat sampai 33. Itu je. Ikut je sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Soalan kedua, katanya jangan tunggu kita dah pencen baru nak berubah. Tunggu. Ya betul. Dalam Al-Quran, saya ingat dalam surah Ali Imran pada surah yang ketiga pada ayat 133. Allah menyebut wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ali Imran surah ketiga ayat 133 Allah kata wasari'u, bersegeralah kamu kepada apa? Keampunan yang disediakan oleh Tuhanmu. Ini perjuangan seorang manusia yang produktif. Dia tidak pernah berhenti untuk minta ampun. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan juga dia produktif di dalam mencari amal untuk pergi kepada syurga Allah. Uiddat lil muttaqin, dan kemudian itulah hadiah bagi orang yang bertakwa. Wallahu itu dia. Baik, kita nak bertenang seketika, kita berselawat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Jom kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita ucapkan jutaan tahniah dan terima kasih kepada penonton kita yang setia, yang terus bersama dengan kita, tak kiralah di panggilan telefon kita ataupun di Facebook kita, dan juga sahabat-sahabat kita yang menonton di rumah sana yang kekal setia bersama dengan kita untuk meneruskan pengajian kita. Dalam pengajian hadis kita pada hari ini berkaitan dengan hamba yang produktif. Ada dah pemanggil kita yang produktif tu kat rumah tu. Okey. Kita nak ambil pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman, Azman Sufian, dan juga Ustaz Cik Amran, dan juga Cik Yusuf bin Cik Yusuf. Kalau silap minta maaf. Jadi soalan, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz kita di Belah Utara ni dia kata kadang-kadang semua anak yang produktif, Mustafa ada yang nak tak produktif tak ada Ustaz Mereka semua anak yang produktif. Jadi soalan saya lagu ni Ustaz. Kalau orang kampung kita, orang kampung Belah Utara ni dia kata gak lain. Gak lain ataupun garis panduan. Jarang dia sebut garis panduan, dia sebut gak lain. Kadang-kadang produktif dengan tak produktif ni dia campur aduk. Payah lagu ni Ustaz. Contoh saya beri saya bagi ke Ustaz. Mereka bangun ke tak bangun subuh, tapi lepas solat subuh dia tidur pula, tak tahulah bila mereka nak bangkit.
Jadi ini yang jadi susah ni Ustaz. Sedangkan dalam Islam dia kata kalau nak nak berjaya dunia akhirat kena produktif lah. Di dunia dan juga akhirat sama seimbang. Yang dibuat ni kadang-kadang tertinggal dunia, kadang-kadang tertinggal akhirat. Jadi soalan saya tadi itu, bagaimanakah bentuk guideline atau yang garis panduan yang ditentukan dalam Islam supaya umat hamba ni sentiasa hidup di dunia ni, berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Produktif dengan tak produktif tu boleh diasingkan, jangan dicampur aduk jadi lagu tu. Jadi itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul produktif memanggil kita ni Ustaz. Yang mana kita nak faham, bab kata orang kampung nak memanggil kita, iaitu apa makna produktif ini daripada sudut Islam tu sendiri. Okey, baik. Dia bagi tahu kepada kita dalam kehidupan kita produktif, maksudnya adalah tidak pernah berhenti untuk memanfaatkan apa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Cik Omar ni sebut tentang bagaimana kita ada percampuran antara rajin dengan malas. Contoh begitulah. Ya, rajin, malas, kadang-kadang produktif, kadang-kadang tak aktif. Lebih kurang macam tu. Maka pertama saya jawab secara neutral. Saya bagi tahu bahawa sebagai seorang manusia, ya, kadang dia rajin, kadang dia malas. Kadang dia ni bangun tahajud ni tak tahu nak cakap, kadang dia tidur. Itu pun ada. Itu pertama sekali kita tak boleh nafi kerana itu insan. Manusia ni dia mudah leka. Itu perkara biasa. Tetapi bagaimana untuk memupuk produktiviti di dunia ni, hendaklah dimulakan dengan produktiviti akhirat. Nabi bentuk kita. Bangun tidur tu pun dah mula kaedah tu. Kalaulah kita mulakan kehidupan dengan cara yang diajar oleh Nabi, insya-Allah perjalanan dunia kita akan jadi elok. Contoh, kita ni bangun pagi, sunnah dia. Nabi bila bangun pagi, bila bangun pagi, Nabi ni dia gosok muka dia. Dia gosok. Itu pun sunnah sebenarnya. Dia gosok. Rupa-rupanya, bila kita gosok muka tu, badan kita jadi fresh. Kita jadi fresh. Kita tak macam nak tidur balik. Tak. Itu satu. Yang kedua, Nabi ajar kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan? Ini masalahnya dah pencen pun doa tidur tak apa ingat. Itu yang jadi masalah kita. Ya, okey. Kemudian seterusnya Nabi ajar pada kita basuh tangan sampai 3 kali. Basuh. Kenapa tu Islam punya dahsyat tu? Dia basuh bukan basuh sia-sia. Sebab bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kita kena basuh tangan? Nabi kata sesungguhnya ketika kalian tidur, kamu tak tahu tangan kamu pergi mana. Garu sana, garu sini, takkan bangun-bangun baca kodok pisang aja. Gitu. Kemudian Nabi suruh buang setan dengan cara istinsyak air ke dalam hidung dan istinsar. Sedut dan buang. Sedut dan buang 3 kali. Cuba tengok kita buat ke tidak. Ini permulaan yang sangat baik. Kemudian selesai kepada tu, Nabi suruh kita solat tahajud. Paling tidak 2 rakaat. Hak muka kita ni tak payahlah banyak-banyak, macam tak ada harapan aja kan. Jadi 2 pun cukup. Mula dengan yang 2 rakaat gitu ya. Kemudian jangan tolak offer yang Allah bagi. Lepas azan subuh kata Nabi apa? Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh itu macam dunia dan seisinya, malah lebih baik. Jadi Allah dah bagilah produktiviti pada kita dengan janji Nabi itu. Habis selesai itu, solat subuh berjamaah, dapatlah lagi banyak pahala pula tu, 27 kali ganda. Kemudian selepas itu, Nabi ajar pada kita. Nabi ajar baca subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. 3 kali. Dapat pahala produktiviti kita separuh hari. Baca pula bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali. Allah jaga kita sampai maghrib. Baca lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca sambil naik motor tak apa. Tak ada masalah. Maka permulaan hari kita itu produktiviti agama tu penting untuk agama itu menguruskan hal-hal duniawi sehingga duniawi juga menjadi produktif. Jadi katakanlah kita produktif terhadap dunia kita. Kerja kita bagus. Sebelum 1 jam sebelum masuk dia dah kerja dah. Di awal, orang lain balik, dia tak balik lagi. Oi, segala macam. Tapi agama dia tak produktif. Solat, zuhur, bagi salam zuhur, azan asar.
Waduh, itu kan ya. Maka jadi sebab tu saya kata, barang siapa yang mencari dunia, akhiratnya bakal tercicir. Tapi barang siapa mencari akhirat, dunia akan datang mengiringinya. Itu simple. Maka produktif kita adalah mula dengan apa yang Nabi ajar. Kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pesan dalam urusan dunia, Nabi tak pernah kata barang orang yang solat tahajud tu paling baik. Tapi kata Nabi, manusia yang paling baik di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak manfaat kepada manusia lain. Itu sebenarnya. Bab solat tahajud itu personal kita, bab baca Quran itu personal kita. Tapi tak ramai orang yang boleh turun pergi ke Kelantan dengan Terengganu untuk membantu urusan banjir itu. Tak ramai orang yang boleh kata okeylah kita buat begini, tak ramai. Ramai orang boleh baca Quran. Itu sebab tu Nabi kata, dan sebaik-baik amal di sisi Allah adalah dia memberi kegembiraan kepada orang lain. Orang susah, dia hantar pergi makanan, orang tu senyum. Begitulah kaedahnya. Produktiviti mula dengan akhirat, produktif akhirat, insya-Allah dunia akan jalan dengan baik. Maknanya kalau kita produktif daripada sudut akhiratnya Ustaz, kita dapat dunia. Ya, itu betul. yang seronok kan. Tapi berbeza kalau orang produktif dunia, maknanya dia meninggalkan akhirat, itu Ya. satu kerugian Satu padanya. kerugian Baik besar, sahabat kerugian kita tu. di Facebook ada nak tanya soalan Ustaz, Baik, boleh kita sila. raikan Sila. Kita bersama dengan Syahira Lia Muhammad. Soalannya, mengapa umat Islam lemah, mundur dan tidak produktif di zaman sekarang, sedangkan zaman dahulu adalah zaman kegemilangan Islam? Yang kedua, adakah produktif akan meningkat bila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz. Baik, dari sudut mundur ni, saya kadang-kadang kita kena betulkan pandangan ni. Mundurnya manusia jangan dilihat dari sudut harta dan pencapaian, bukan. Kemunduran manusia ni apabila dia tak mau kepada Quran dan tak mau pada hadis, itu mundur sebenarnya. Kalau kita nak kata tentang dunia umat Islam ni mundur, umat Islam ni dia tidak boleh buat, dia tak boleh orang meniaga. Contohnya, dia tak boleh riba. Dia tak boleh riba. Dia tak boleh mengambil keuntungan besar. Apabila dapat reta pada dia, nampak dia kemudian dia kongsi kepada orang lain. Jadi dia tak boleh nampak dari sudut kekayaan. Orang bukan Islam ni hebat, dia gitu gini. Dah. Kemunduran manusia sebenarnya apabila macam dikatakan bandingan daripada zaman Nabi dulu. Produktif, ya, bandingan di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, para sahabat yang telah dididik oleh baginda Nabi SAW, sangat produktif. Kenapa? Mereka berpegang kepada sunnah Nabi. Mereka melihat perjuangan Nabi pergi meniaga, Nabi jadi pemimpin yang baik, Nabi pergi ziarah daripada rumah ke rumah, Nabi mengaturkan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan dan sebagainya. Sebab tu dia jadi produktif. Orang Islam juga dianjurkan berniaga untuk cari rahmat Allah, bukan mencari keuntungan duniawi semata-mata. Maka di sini yang kita kata bahawa umat Islam, kenapa dia tak boleh jadi macam di zaman dulu tu? Kerana umat Islam sudah jauh daripada petunjuk dan sunnah Nabi SAW. Saya yakin kalau umat Islam balik kepada apa yang Nabi dah ajar pada kita. Sebab Allah dah kata, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang ikut Rasul, maka dia sudah taat pada Allah Ta'ala. Simple lah, benda tu faham. Cuma kaedah kita adalah kita buat dulu. Orang meniaga ni, Meniaga, udah bankrupt baru nak baca Yasin. Ini je masalah dia. Doanya tidak. Kan? Sedangkan orang yang nak berniaga ni, orang nak berniaga atau macam kita nak berdakwah, atau ni kawan-kawan kita kameraman ke, siapa-siapa je lah. Maka permulaan Nabi dah ajar dah. Simple sangat. Mulakan harimu dengan bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim, pertama, Allah akan pelihara akidah kamu, tidak akan sesat. Kedua, Allah akan percukupkan apa yang kurang bagi kamu. Ketiga, satu lagi, dia tidak akan disandarkan atau ditimpa musibah yang dia tak mampu hadapi. Jadi semua ni akan jadi produktif. Tapi memandangkan kita udah bankrupt baru baca Yasin. Dah lah nak baca. Patutnya yang bankrupt tu baca Yasin. Tak, dia panggil budak tahfiz yang baca. Dia tak baca juga. Ini ruginya kita. Maka saya kata bahawa
dari sudut kalimah mundur itu subjektif. Jangan pandang kemunduran, contoh ada anak kita 2 orang. Seorang ni SPM ni berbelas-belas A, hak seorang ni nak tengok A tu jenuh cari, tak jumpa. Maka ada kemungkinan dia dari sudut tu kita kata dia mundur, tapi dari sudut akhlak dia dengan mak dia lebih baik berbanding yang seorang lagi. Dia lebih kasih kepada mak dan ayah dia. Itu subjektif lah. Tapi dari sudut produktif, kita harus mula dengan petunjuk yang telah diajar oleh Nabi. Yang lain-lain insya-Allah akan Allah rahmati. Tapi kalau kita nak jadi produktif ni Ustaz, kita kena banyak bersyukur kepada Allah SWT. Betul ke Ustaz? Selepas ini. Baik. Para penonton, Okay, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam pengajian hadis yang mana kita membahaskan tentang hamba yang produktif. Para penonton kita masih produktif Ustaz bersama dengan kita pada hari ini. Dan tadi ada kita tertinggal satu soalan Ustaz yang mana mengatakan tentang orang yang produktif ini, adakah mereka ni kalangan orang yang bersyukur Ustaz? Baik. Kita melihat kepada syukur itu makna ni, kita kait dengan produktif. Apa maksud syukur? Syukur ni adalah apabila menerima nikmat Allah dan mengembalikan nikmat itu kepada Allah Ta'ala, yakni ketaatan. Syukur itu adalah tidak menyalahguna nikmat Tuhan. Bermaksud manusia yang sentiasa memanfaatkan pemberian Allah Ta'ala itu orang yang produktif. Orang yang sentiasa baik. Kita jangan cerita tentang bab kerja dan harta. Kita cerita tentang tubuh badan kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal. Orang yang bersyukur, yang produktif, dia guna akal dia untuk memikirkan bagaimana untuk menambah keimanan dan amal kepada Allah. Dia guna mata, dia memandang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia guna telinga dia untuk mendengar nasihat-nasihat dan seruan azan contohnya. Dia guna lidahnya yang bakal menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan penuh kemanfaatan, falyaqul khairan aw liyasmun. Ya, dia guna segala macam. Itu kaedah orang yang produktif. Maksud produktif ini adalah dia segera menghasilkan kemanfaatan di dalam seluruh tubuh badan dia, seluruh harta dia, pasangan dia, dan segala macam lah. Bayangkan kita ruginya apabila orang yang bekerja contohnya, dia tak produktif. Sedangkan waktu kerja dia tu nak dibandingkan dengan waktu solat itu jauh beda banyaknya. Kalau dikira-kira sampai dia pencen, waktu solat tu jauh sangat, tinggal berapa persen je. Solat 3 minit, 4 minit, udah macam Charlie Chaplin solatnya gitu kan. Udah kerja 10 jam. Itu gini-gini, maka kemanfaatan dan saksi kita untuk masuk syurga banyak datang daripada tempat kerja kita. Kalau kita tak produktif, takut saksi kita nak campak kita dalam neraka jahanam. Yang ni kita katakan syukur itu apa? Bila terima nikmat Allah, kembalikan nikmat itu kepada Allah Ta'ala, iaitu guna seluruhnya kepada Allah Ta'ala. Dan yang paling besar adalah jangan salah guna nikmat. Itu juga adalah syukur. Kalau salah guna nikmat, maka itu dipanggil sebagai kufur nikmat. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook bersama dengan Intan Zurina Abdul Razak, boleh tak kita nak menganggap hadis ini berkait rapat dengan rukun iman kita yang kelima, iaitu beriman kepada hari akhirat, iaitu kiamat. Ini adalah kerana hanya mereka yang percaya kepada hari akhirat akan segera sentiasa menyediakan bekalan untuk ke sana. Okey, memang tepat.
Sebab tu kita tengok, kita punya apa nama ni, sahabat-sahabat atau sahabiah-sahabiah yang duk ikut tanyalah ustaz ni, makin berilmu. Soalan dia nampak tu ada ilmu. Memang betul. Orang yang yakin akan datangnya hari kiamat, bermaksud dia bukan sekadar hidup dan kemudian mati begitu je. Tak, dia akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana dia yakin akan datangnya hari akhirat atau hari kiamat, maka dia akan buat persiapan. Apa persiapan tadi? Tu persiapan yang kita kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya, yakni orang yang menyediakan usaha untuk dapat keampunan Allah. Tu persiapan pertama. Persiapan kedua, wa jannatin arduhas samawati wal ard, untuk beramal mencari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bila dia yakin dia akan bertemu Allah, maka dia akan duduk dan dia akan fikir, Allahu akbar. Macam mana ya? Macam mana ya? Semalam saya bawa isteri dan anak-anak pergi ziarah kubur arwah isteri saya. Dan bila kita pergi ke kubur tu, kita menghadap dia. Sunnah dia adalah bila kita ziarah kubur tu, dia diiringkan menghadap kiblat dan kita datang sebelah sini. Dan semua berdiri sebelah sini dan kemudian bagi salam kepada arwah. Dan kemudian duduk di situ kita termenung. Suatu ketika kita akan sampai. Jadi selagi kita ada masa, kita kena produktif. Kalau kita tak guna ruang dan peluang umur yang masih ada ni, Allahu Akbar. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, nyawa kita cuma ada 3 saat. 1 saat telah diguna sebentar tadi, tak mungkin dapat kembali lagi. 1 saat bakal tiba nanti, belum tentu sampai ke sana lagi. 1 saat yang kita miliki hanya pada waktu ini. Ni kita ada. Umur saya 52 tahun, ni nak masuk 53 ni. Nak balik 51, kalau rugi, rugilah. Kalau untung, untung. Tak boleh balik dah. Kalau letaklah gear reverse ke roundabout ke, memang tak boleh. 1 saat yang bakal tiba nanti, umur 53, ada 4 hari lagi. Belum tentu sampai. Tetapi 1 saat yang kita miliki hanya pada waktu ini. Jadi waktu ini kita kena bersyukur dengan menzahirkan produktiviti. Ya, buat sebanyak mungkin. Kita takut kita tak bertemu dengan saat yang sebentar lagi tu. Wallahu. Baik Ustaz, sahabat kita jauh Nun daripada Kota Baru Kelantan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Daim dan kru-kru tanyalah Ustaz. Saya Nurul Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Okey, silakan. Okey, soalan saya, bagaimana cara untuk kita kekal produktif walaupun saat ujian, dia saat kita diuji. Mungkin apakah komen atau semangat atau motivasi Ustaz kepada yang diuji, contohnya macam saya OKU. So mungkin motivasi Ustaz sebagai seorang OKU untuk menjadi seorang yang produktif, kerana kadang-kadang OKU ni merasa dirinya lemah dan tidak produktif. Itu sahaja soalan saya. Sekian, terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Kita doakan pemanggil kita Ustaz sentiasa sihat dan sentiasa produktif. Produktif di sebalik ujian Ustaz. Ya. Pertama sekali, kita tahu Allah Maha Adil. Sebelum apa-apa Allah dah kata dah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu ke atas hamba-Nya melainkan sesuai untuk hamba Dia. Allah Maha Adil. Ada kemungkinan Allah bagi kita sihat elok. Makan durian tak pernah berhenti. Contohlah kan. Kan ya, makan semua. Ada orang lain, dia punya pergerakan tu ada had, ada OKU dan sebagainya. Adakah perkara itu sia-sia? Baik. Saya ingat minggu lepas saya mengajar di satu syarikat di Kuala Lumpur dan mereka mengatakan bahawa Ustaz tolong cerita sikit tentang rahsia di sebalik musibah. Kan ya, saya katakan bahawa hadis yang sahih daripada Nabi SAW menyatakan datangnya apapun yang Nabi kata, datanglah kepada kamu tentang kematian ke, kegusaran ke, kepincangan kehidupan, kekurangan harta dan sebagainya pun, maka ingatlah apa ni disebut dalam ayat itu bahawa Allah akan mengampun dosa-dosa kamu. Jadi bila hidup kita, kalau kita baca surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan ini kita jadi pengembara dan ujian. Bila ujian pengembara, kita bawa kereta, kadang minyak habis, top up minyak. Tacenggu habis, top up. Atau kadang-kadang tayar puncture, ujian. Ataupun orang lain yang rosak, kita berhenti tolong. Begitu. Di semua akan berhadapan. So, salah satu daripada ujiannya adalah
Allah mencipta seseorang itu tidak sempurna seperti manusia lain, tapi sempurna bagi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. OKU tidak menganggap diri dia itu tidak sempurna, tak boleh. Dia menganggap bahawa Allah pencipta yang paling sempurna, maka dia akan rasa diri dia tu alhamdulillah, dia akan tenang. Dan macam mana OKU nak buat? Baik, ada di antara OKU diuji dengan kepelbagaian ujian, tapi OKU kena pandang orang lain yang nampak kata sempurna, tapi ujian kami sebenarnya lebih besar. Ada orang tak kena OKU, kanser 12 tahun meninggal, kan ya? Ada orang tak kena OKU, tapi anak 12 orang hidup miskin, papa kedana dan sebagainya. Awak OKU tak? OKU. Tapi mak bapak bagi kasih sayang yang amat sangat. Itu nikmat. Apabila kita melihat bagaimana seorang OKU perlu ada semangat lah, semangat untuk produktif, maka dia selalu menilai kebaikan yang Allah tengah bagi pada dia. Bukan sia-sia ya, orang demam pun dapat pahala. Diampunkan dosa, tambah OKU. Yang dia nak berjalan dia sukar, nak bercakap dia sukar dan sebagainya. Kesukaran itu sebenarnya hadiah sementara ujian Allah sebelum Allah bagi hadiah kepadanya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan OKU ni dia tidaklah diberatkan dengan tuntutan ke atas kita yang normal. Kita yang normal kena pergi sembahyang Jumaat. Kita yang normal yang ada reta lebih sikit, dia kena bagi orang lain. Tapi OKU tak, kalau itu saja kemampuan dia, sakat tu kemampuan dia, dia tak payah berdiri ketika solat, dia boleh solat dalam keadaan duduk dan sebagainya. Maka kaedah dia adalah bagi orang yang OKU ataupun diuji dengan kepelbagaian ujian, ketahuilah Allah itu maha adil di dalam memberi kepada hamba dia, dan setiap perkara tidak pernah ada yang sia-sia, melainkan itu adalah kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Produktif sungguh Ustaz hari ni ya. Ramai pemanggil kita. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mamu Hanifah dari Pinang. Ya, silakan. Doa Na'i dengan ustaz, dengan semua kru-kru, semua mau doa lah biar Tuhan bagi selamat daripada dunia sampai ke akhirat. Amin. InsyaAllah. Silakan Mamu. Kita mintalah ayat-ayat pasang ni semua biarlah Tuhan ambil baliklah dengan segera. Mintalah doa kita semua doa. InsyaAllah Tuhan ambil balik ayat apa semua. Baik, soalan Mamu. Kadang-kadang Mamu ni duduk niaga. Tapi niaga hak 5 waktu tu Mamu buat dengan 1 waktu. Pasal apa mamu duduk niaga? Habis niaga, pukul 12 ke, pukul 1 ke, subuh semua sekalinya, jodoh dengan asap sekali dengan 1 waktu mamu buat. Lagu mana perangai mamu ni? Lagu ni perangai ni, adakah Tuhan nak bagi rezeki kat mamu? Mamu tahu kata mamu buat salah, tapi mamu buat juga. Pasal apa yang jadi kelaku mamu ni? Lagu tu, Ustaz tolong nasihat kat mamu, kat siapa-siapa kelaku mamu buat lagu tu semua sekali tu. Ustaz nasihatlah kat kami semua. InsyaAllah. Soalan mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Yang pertama kita doa Allah ampunkan kita semua, terutama Mamu Hanifah. Dia apa yang kita nak sebut adalah kehidupan untuk mencari dunia. Awal-awal Allah bagi tahu dah, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di dalam kalimah itu dengan nama Allah, dia pemurah dan dia penyayang. Kita tak mau ambil yang pemurah tu saja, tapi kita nak ambil 2, pemurah dan penyayang. Bila kita dapat rezeki yang mai itu dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya rezeki itu menjadi rezeki yang penuh dengan keberkatan, sehingga bila kita meniaga dapat rezeki tak berapa banyak, tapi rezeki itu buat kita lebih dekat dengan Tuhan. Tapi bila meniaga menyebabkan kita lupa Tuhan, 4 waktu elok, tiba-tiba satu waktu kita tertinggal, ada sesuatu yang tak kena. Jadi kita kena berhenti daripada buat perkara tu, ubah dengan kadar segera. Kenapa? Disebabkan kita awal kata tadi dah, siapa yang cari dunia, akhirat dia tercicir. Nampak tak tercicir kan? Tercicir. Tapi siapa yang cari akhirat, dunia akan datang mengiringi dia. Tutup sat 15 minit. Mamu tutup sat waktu asar tu 15 minit, tulis besar-besar, saya solat. Siapa nak, hampa tunggu. Rezeki kalau ada dia tak pergi tak mana.
Tapi kalau tak ada, mamu tunggulah 15 minit. Siapa pun tak akan main. Kenapa? Kerana rezeki adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi jumpa dengan para peniaga dan alhamdulillah hari ini para peniaga begitu bagus. Ya, dia tulis signboard besar, dia kata time solat. Solat time, cakap bahasa Inggeris lah sikit. Solat time kan ya. Maka dia ambil masa 15 minit, dia pergi solat. Atau dia tak payah pergi solat pergi jauh pun, tepi dengan gerai dia pun dia boleh solat, tak ada masalah. Ya, ini saya kata mamu, kita semua ada salah, tapi Allah kasih pada kita. Dalam setiap salah kita esok hidup lagi. Kan, setiap salah kita esok hidup. Kenapa? Kerana sifat Allah itu innallaha ghafurur rahim. Dia Maha Pengampun dan dia Maha Penyayang. Jadi kita lah, mamu kah, saya kah, dai kah, siapa-siapa saja, jom kita segera betulkan, produktif, dengan segera tinggal benda yang tak elok, ganti dengan benda yang elok, dan jom kita minta ampun banyak-banyak dengan Allah SWT. Tak apalah kita dapat berniaga tu, untung dia nampak macam kecil, tapi dia barakah, dan Allah mungkin ganti dengan kesihatan kita, dengan akhlak kita, dengan amal kita, yang mana kita tahu dah bahawa hadis kita kata ni di dunia ni dia pengembara saja. Ambil apa yang perlu, bukan ambil apa yang kita mahu. So mamu cari apa yang Allah, kita ni dah tua-tua dah. Nak makan apa sangat? Makan pun gigi palsu pun tercabut. Nak makan lebih pun darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. So mamu, time solat, kita tutup saat, tulis elok-elok, hampa tunggu dah, mamu nak solat. Itu baru produktif, saya. Ya, itu baru Baik, produktif. kita sebut pasal produktif ni, Abang Rosdin Samah, kita ada satu soalan menarik ni. Bukan setakat menjadi hamba yang produktif, agama juga sangat mengutamakan soal kualiti yang terhasil daripada produktiviti tersebut. Bagaimana kaedah berkesan untuk menggabung jalin antara kedua unsur ini dalam setiap apa yang kita lakukan agar mencapai hasil yang terbaik, Ustaz? Saya selalu bila kita pergi ceramah dekat universiti, ceramah dekat SMK, SK ataupun latihan dalam perkhidmatan para guru, kita katakan bahawa hidup manusia pegang DUIT. Duit tu kita pandai, simpan, kira, cukup pandai. Tapi D itu untuk doa, U usaha, I istiqamah, T tawakal. Kalaulah kita boleh gabungkan doa dulu dalam setiap amal manusia, ya Allah aku nak jadi produktiviti ni kuat ni, nak jadi produktif, tolong ya Allah bantu aku. Doa dulu. Doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku dalam aku mengingatimu. Ya Allah bantu aku dalam aku bersyukur padamu. Ya Allah bantu aku dalam aku memperbaiki amal ibadah terhadapmu. Kalau Allah tak bantu, kita kufur, kita lupa, malah kita gagal untuk beramal. Maka doa dulu. You usaha set jam elok-elok, bubuh bunyi 3-4 kali ulang, tring tutup, tring tutup, tring. Ya, akhirnya benda tu usaha kita, insya-Allah dengan doa dan usaha akan berjaya. Perjuangan yang ketiga yang paling besar adalah istiqamah. Doa berpanjangan tak pernah putus. Jangan doa bila bankrupt saja. Bila untung hang tak mau doa. Itu satu. Jangan usaha bila apa? Oh, mula-mula berniaga ni nasi lemak ni harum 1 kilometer. Esok dah elok, dah kaya lah apa semua, kita hidung si lemak pun bau macam nasi putih saja. Dia tak ada lemak langsung. Itu pun satu. Usaha dia tak ada. Daripada kelapa yang ambil di Bukit Badung, dia pergi ambil Bukit Beruntung. contoh. Jadi ini manusia. Dan dia kena pergi pada istiqamah. Dua-dua, doa dan usaha, istiqamah berpanjangan. Doa, usaha, istiqamah dan last sekali kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal tu ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Maka inilah perjuangan dan kombinasi yang terbaik untuk kita jadi pengembara sebelum sampai ke destinasi. Bukan kita. Setakat kita pegang duit je, tapi prinsip duit tu kita kena pegang. Baik Ustaz, kita dah tamat dah di TV3. Para penonton, banyak lagi Ustaz nak kongsi kepada kita bagaimana kita nak jadi hamba yang produktif. Terus berproduktif bersama dengan kita di Tanyalah Ustaz. Kita nak berehat seketika, kita tamat di TV3. Jangan ke mana-mana, 30 minit di TV9 selepas ini kita berehat seketika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nuru fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahus suduri. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita dalam pengajian hadis pada hari ini berkaitan dengan topik hamba yang produktif. Jadi saya yakin nak percaya penonton-penonton kita memang cukup produktif. Sebab Ustaz, pagi-pagi ni nak siapkan sarapan lagi. Nak sidai baju lagi. Nak kemas dapur lagi. Nak kemas rumah lagi. Dan nak siap sedia untuk pergi kerja Ustaz. Tapi ada yang ambil peluang hujung-hujung tahun ni untuk bercuti dengan keluarga, kan. Jadi kita doakan moga perjalanan anda semuanya selamat, dan juga kita doakan sahabat-sahabat kita yang dilanda dengan musibah banjir dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti dengan gantian yang lebih istimewa. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita di Facebook nak bertanya soalan, boleh kita raikan Ustaz? Nur Dahlia Biru bertanya di Facebook, jika seorang itu sentiasa solat di awal waktu dan masanya banyak dihabiskan di masjid dengan iktikaf serta mengikuti kuliah-kuliah agama yang diadakan, apakah ia tergolong sebagai hamba yang produktif, Ustaz? Ini dia geng-geng orang kata makcik kuliah muslimat. Saya ni kuliah duha ni boleh kata saban hari dengan makcik-makcik ni. Okey, biasanya kalau ada 300 makcik, 30 je pakcik. Itu kan ya. Okey, itu biasalah. Okey, tapi kita bagi tahu gini. Orang yang solat awal waktu, orang yang selalu pergi ke masjid, adakah dia produktif? Ya, kita boleh kata yang pertama, dia ada usaha untuk meletakkan akhiratnya di permulaan, untuk akhirat itu membentuk dunianya produktif. Itu betul. Cuma kita harus membangunkan apa yang kita buat. Contohnya, awak solat di awal waktu bagus, tapi kita kena lebih produktif dengan solat di awal waktu seiring dengan sunnah Nabi. Kalau solat di awal waktu tetapi kita solat tu tidak tepat mengikut sunnah pun, dia tak elok juga. Gitu. Kemudian bila kita produktif, kita sekejap kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, gini. Ni orang perempuan contoh, sebab yang tanya tu Nur Dahlia Biru, orang perempuan kan. Jadi cuma adakah dengan kita pergi ke masjid mencari produktif kita tu kan, adakah kita produktif di rumah? Contoh, awak tinggalkan suami dekat rumah dengan sarapan pagi pun tak buat. Abang, pandai-pandailah pergi dapur. Itu tak boleh. Maka sebab tu produktif ni dia pun subjektif juga. Kita harus berfikir kepada keseluruhan. Jangan hanya pandang pada pergi kuliah saja dapat pahala. Bukan. Dalam rumah tangga, orang perempuan dia bangun pagi, dia menguruskan anak-anak dan suami, itu pahala besar. Cuma kita katakan dalam bab produktif ni siapa sahaja. Cuma apa kita sebut tadi adalah mulakan akhirat punya urusan. Produktiviti akhirat harus disegerakan, dan insya-Allah produktif dia akan, yang akhirat ni dia akan menzahirkan produktiviti di dunia. Tapi kalau yang akhirat, kita bangun pagi pun lambat, solat subuh pun tidak, kemudian doa pun tidak, akhirnya pagi kita tu jadi lesu. Kan bila pagi jadi lesu, akhirnya pergi hari Isnin ni je banyak MC. Tu kalau kerja di pejabat banyak macam tu kan. Banyak hari Isnin je MC, jalan pun tak berapa jam. Lebih kurang macam tu. Maka kita mulakan akhirat, insya-Allah akhirat akan zahirkan dunia yang produktif. Okey, baik Ustaz. Tadi Ustaz, pada awalnya Ustaz ada sebut bahawa dunia kita ibarat pemusafiran kita Ustaz. Bawa beg pun 3-4 helai saja Ustaz. Tapi itulah dia. Maknanya kita ambil yang mana penting saja dalam kehidupan kita. Bukannya kita nak bawa semua almari kita pergi bermusafir. Baik para penonton sekalian, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dai Aiman, Kak Iyat sini dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Masya-Allah Kak Iyat. Silakan. Terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Kak Iyat nak cerita tentang pengalaman hidup Kak Iyat.
ada dalam masa muda kita kadang sibuk membesarkan anak Ustaz, mencari rezeki kerja, tapi bila Allah ambil anak Kak Yat masa tu dalam usia yang masih muda, tapi masa tu kita kurang ilmu Ustaz. Kadang Kak Yat rasa macam ya Allah kenapa Allah ambil anak aku. Tapi bila seiring dengan peningkatan umur kita Ustaz, meningkat ke umur 40-an 50-an, Kak Yat mula rasa makna itu adalah rahmat dari Allah juga Ustaz, sedangkan kita tahu anak adalah pinjaman dari Allah. Jadi Kak Yat nak tanya, adakah produktif ini bila kita pulun itu juga dikira produktif Ustaz? Sedangkan kadang kita dengar orang kata Allah tak pandang permulaan kita Ustaz, Allah pandang perakhiran. Tapi kadang permulaan kita tu kadang sampai sekarang kita dihantui rasa menyesal Ustaz. Rasa macam ya Allah kenapa aku dah lepaskan masa muda itu. Dalam kadang bila kita tengok dalam kuliah live, ramai orang-orang muda yang Kak Yat tengok Masya Allah rezeki dia orang, ya Allah masa muda dia orang memang sibuk dengan kuliah Ustaz. Jadi Kak Yat nak tanya, adakah kadang kita dihantui rasa menyesal Ustaz? Saya itu ada satu dosa Ustaz. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan anak itu menjadi mutiara di syurga nanti yang dapat bawa bersama keluarga ini ke dalam syurga. Pulun Ustaz. Baik. Pertama sekali kita nak sebut bahawa orang yang hebat bukanlah orang yang tak pernah buat dosa. Tapi orang yang hebat adalah orang yang melalui kadang-kadang dosa, lalu dia rasa itu dosa, dia bertaubat dan beristighfar, membina kecemerlangan dan produktiviti baru. Alhamdulillah dia berubah. Ia ni manusia yang hebat. Jadi pertama kata Kak Yat tadi, kita banyak tapi logik. Muda masa umur 25 pulun. Dia pulun tapi main bola. Tu kan. Kadang maghrib pun tak sampai di rumah lagi. Baik. Sebab tu bila ada persoalan tanya dia, kita Ustaz pasal apa dekat masjid semua yang ada, semua bakar-bakar jenazah, geng kencing manis, geng darah tinggi, gout semua ni. Saya kata logik. Memang logik. Sebab tanda-tanda bagi orang yang husnul khatimah, kalau kita belajar dalam kitab fiqh sunnah Syed Sabiq, tanda-tanda orang yang nak mati dalam husnul khatimah adalah apabila dia semakin meningkat dewasa atau meningkat berumur, dia semakin berubah menuju kepada kebaikan. Jadi kalau di masjid sah pertama, kedua dan ketiga semua geng bakar jenazah, itu logik. Geng bakar jenazah ni dulu masa umur 25 dia pun tak pergi masjid. Dia tak pergi masjid. Masa tu dia tak nampak. Sebab tu saya katakan bahawa hebatnya Allah Ta'ala ni, dia bagi manusia supaya manusia belajar. Waktu muda badannya sihat, imannya sakit. Waktu tua badannya sakit, imannya sihat. Iaitu bila kita datang ke masjid, kita nampak pakai tongkat berjalan kan. Tapi yang muda banyak kat pasar malam. Kan banyak kat tepi-tepi jalan. Ini hakikat dia. Maka kedua saya nak pesan Kak Yat dan semua kita, membesarkan anak adalah ibadah di sisi Allah Ta'ala. Benda ni takkan jadi perkara yang sia-sia. Buat saja ikut sunnah Nabi, dia akan jadi satu nikmat yang cukup besar. Kita tengok Kak Yat kata anak dia Allah Ta'ala ambil awal. Kenapa? Sebab Allah nak sediakan dah satu penyelamat bagi mak dengan ayah dia. Sepatut kita bersyukur dan jangan rasa macam Allah anak dah pergi dulu begini. Tak. Ini semualah kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia pasti menjadi ahli syurga. Ya, dia ahli syurga dan dia akan ambil mak bapak dia. Dan bab pulun tu. Bab pulun. Pulun kalau belah kami lah, pulun Kedah pulun dia kata tu kan. Pulun dia. Dak okey, hakikatnya pulun yang dimaksudkan atau usaha ni dia tak boleh pernah berhenti. Buat. Orang ada ambil SPM sampai 6 kali tak lepas-lepas. Dia kata Ustaz nak buat tak? Buat pilah. Kerana saya selalu sebut dalam kuliah saya, Allah bukan nak tengok kejayaan hambanya, tapi Allah nak tengok usaha seorang hambanya. Kak Yat buat saja. Kita buat saja. Tapi sesuai mencari redha Allah, sesuai dengan kaedah yang Nabi ajak. Jadi tak jadi, itu bukan cerita dia. Kita buat saja. Kita ada sekolah tahfiz. Dan yang Iman pun ada, saya pun ada sekolah tahfiz. Saya ada 5 orang anak. Saya kalau boleh 5 ni nak jadi hafal Quran. Sampailah 4 orang dah berlalu, tak jadi lagi. Seorang pergi mengajar usuluddin, seorang pergi belajar kaunseling Islam, seorang pergi... Dia tak jadi lagi. Hak last sekali duk test, tak tahu jadi ke tak jadi. Tapi Allah bukan nak tengok jadi ke tak jadi. Allah nak tengok hang buat ke tak buat. Anak hang mungkin bukan hafaz Quran, tapi dia belajar usuluddin.
Dia pergi ke arah agama juga dan dia bawa diri dia dengan elok, alhamdulillah. Maka kita jangan pandang kebaikan hanya dari sudut pandang mata kita, tapi kita kena lihat apa kehendak yang Allah nak dan berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dunia pulun, akhirat pun pulun juga. Ya, mengambil dunia untuk kepentingan akhirat. Untuk kepentingan akhirat. Kita duduk dalam program Tanyalah Ustaz ni, kita buat kerana apa? Sebab kita nak bagi akhirat kita dapat cemerlang. Bukan kita datang saja-saja tak, kan? Sekejap lagi kita pergi kafe minum, belanja kawan sikit ke apa ke. Maka biasa depa belanja Ustaz. Belanja Ustaz. Masalahnya Ustaz, Ha. diorang ni pulun akhirat. Tapi sahabat kita Mak Eto ni dia tanya satu soalan, bagaimana pula ada yang terlalu taksub dengan akhirat sehingga mengabaikan tanggungjawab di dunia, terlalu kerjakan akhirat, katanya dunia ni tak bermakna. Dan yang kedua, apa pula yang yakin hanya dengan banyak berselawat dan berzikir boleh membawanya ke syurga? Bagaimana pula dengan golongan ini Ustaz? Baik, pertama, kerja-kerja akhirat adalah kerja-kerja dunia yang membawa kepentingan akhirat. Apa sahaja yang awak buat, bangun pagi tadi, isteri tolong goreng cokodok ke, buat bihun ke, kan, apa sebagainya, itu urusan akhirat. Urusan dunia yang mendapat pahala akhirat. Kalau isteri tak buat kerja, semua nak bagi kat bibi saja, apa isteri nak buat, pahala kat mana? Kan, contoh, kalau kita pula duduk saja je tak pergi kerja, apa pahala kita nak dapat? Maka urusan dunia kita adalah urusan akhirat. Kita daripada kecil pergi sekolah, itu urusan akhirat. Kita pergi belajar matematik, sains dan sebagainya, akhirnya bila besar dapat mendidik orang lain, itu urusan akhirat. Kalau pergi kerja Ustaz? Sama. Bila kita, saya selalu kata, contoh-contoh, orang yang buat cabling, orang yang buat wiring, orang buat apa, cuba bayangkan kita dalam studio, orang yang cipta televisyen, orang yang supply elektrik, orang yang buat macam-macam ni orang yang buat kita punya meja cantik ni kan, semua orang dapat pahala. Semua dapat pahala. Maka manusia takkan rugi walaupun sikit. Tapi manusia selalu memilih untuk rugi. Memilih untuk rugi. Ni tak mau, ni tak mau, ini tak mau, ini tak mau, ni komplain, itu komplain. Seganlah, malaslah, itu dah. Manusia dia memang kena pulun. Dalam setiap keadaan. Pulun untuk jaga pasangan. Pulun untuk jaga anak-anak. Pulun untuk jaga mak bapak. Semua pulun. Kan? Pulun kedah pulun. Allah. Maknanya Ustaz, dalam kita melakukan kerja-kerja dunia ini sebenarnya boleh membawa kita ke akhirat, sebenarnya betul. Bergantung kepada niat kita itu sendiri. Ustaz, kita nak berehat seketika. Baik. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqain, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblatain. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam pengajian hadis kita pada hari ini, dalam topik yang kita bincangkan berkaitan dengan hamba yang produktif. Itu dia Ustaz. Baik. Jadi kita masih lagi ada pemanggil di talian ini. Berderu-deru panggilan kita terima pada hari ini. Baik, Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan. Saya Haji Siti Rani dari Banting. Ingin nak bertanya dengan tajuk hamba Allah produktif ya. Saya ingin bertanya, adakah seseorang isteri, ni ramailah isteri menjaga suami yang uzur, yang sakit sampai lebih 10 tahun ada, tak ada harapan sembuh. Adakah ini wanita isteri-isteri yang produktif? Ada satu lagi soalan saya, kalau ni hamba Allah ni menjaga ibu ayah, menjaga suami ni sampai
awal akhir lah. Apakah ini dikatakan produktif, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz mungkin dah mendalami dalam bidang ini, Ustaz, iaitu menjaga orang sakit, Ustaz. Saya yakin Ustaz cukup main. Jadi bagaimana pula keadaannya isteri jaga suami ni? Adakah mereka ni produktif, Ustaz? Okey, baik. Saya suka pinjam kata-kata para ulama. Dia kata kalau kita nak tengok keikhlasan seorang suami, tunggu masa isteri dia sakit. Masa tu dia nak menikah lagi ke nak pergi tang mana? Itu. Kalau dia tunggu dan dia jaga, dia hadapi, itu tanda keikhlasan. Kalau nak tengok keikhlasan seorang isteri, tunggu laki dia bankrupt. Laki tak ada duit, takut dia pergi cari orang lain. Kalau nak tengok keikhlasan anak-anak, tunggu mak pak tua, duit tak ada dan kemudian sakit. Kena basuh berak, tukar diapers lah, begitu begini. Tiga ni. Maka kalau kata sahabiah kita daripada Banting tadi, dia kata adakah produktif apabila seorang isteri jaga suami? Pasti dia sedang melakukan produktiviti dari sudut amalan dia. Jaga pasangan, jaga orang lain pun dapat pahala, apatah lagi jaga pasangan. Dah tentu. Sebab tu saya teringat kata-kata ustaz kita di Pulau Pinang, Datuk Ustaz Samsuri Ahmad. Ya, dia kata kita dengan anak-anak, dengan pasangan hidup ni, dia kadang-kadang begitulah keadaan, keikhlasan, nak membina keikhlasan. Maka saya katakan bahawa apabila seorang perempuan dia jaga isteri, saya sendiri berpengalaman jaga isteri dan perempuan jaga suami, maka di sana adalah produktiviti. Ya, produktiviti dalam amalan, dalam ujian yang Allah tengah bagi. Masa dulu hang seronok. Ya, masa dulu bukan main jalan pegang tangan. Aku cinta kepadamu. Terus tu, hanya itu yang ku tahu. Bukan main. Tapi masa sakit, macam mana gaya dia? Begini keadaan dia. Saya katakan, jom kita rebut peluang. Peluang dia apa? Simple. Suami isteri adalah lengkap melengkapi. Bila isteri sakit, suami jaga. Bila suami sakit, isteri jaga. Dan ruang itu adalah ruang yang telah diberi oleh Allah kepada kita. Bukan semua orang dapat. Ada orang dapat isteri sihat sampai dia sendiri mati dan kemudian habis. Dia ruang untuk buat amal tak banyak. Kalau nak solat tahajud, tak ada harapan. Tapi jaga tu dapat pahala. Ada orang diuji. Saya selalu ulang, Dr. Aiman, kita tengok Nabi Adam AS. Kalau kita komplain anak kita tak berapa dengar cakap, anak Nabi Adam jadi pembunuh, malah bunuh adik dia sendiri. Kalau kita komplain bini kita ni atau isteri kita ni kuat membeli belah, isteri Nabi Nuh AS apa jadi? Kafir. Isteri Nabi Lut AS pendokong kepada maksiat dan dosa. Kalau kita nak komplain adik-beradik kita tak datang ziarah di rumah kita, adik-beradik Nabi Yusuf campak Nabi Yusuf dalam pergi buta. Kalau kita nak komplain bapa kita atau mak kita kononnya begitulah kurang beramal dan bapa Nabi Ibrahim buat berhala. Jadi sebenarnya ujian yang kita terima ni tidaklah terlalu besar, ya, berbanding dengan ujian para nabi dan juga para rasul. Maka saya katakan, jom kita manfaatkan pasangan hidup kita yang sesuai dengan soalan daripada sahabiah kita daripada Banting tu, supaya kita guna manfaat dan jaga dengan sebaik mungkin. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita di Facebook, Sahziatus Sidik, apakah seseorang yang produktif dapat disamaertikan dengan seorang yang sentiasa mengajak orang ramai ke arah kebaikan dengan berkongsi ilmu bermanfaat dan menggunakan media massa sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan agar dapat dikongsi manfaat bersama, hatta walaupun akan dikecam, tidak disukai segelintir masyarakat? Dakwah atau mengajak kepada kebaikan ataupun menyuruh berhenti akan kemungkaran, adakah itu produktif? Ya, sangat produktif. Marra'a minkum munkaran falighairi biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Hang jumpa saja perkara mungkar, hang kena arahkan dia berhenti.
Kalau tak mampu guna tangan, maksud guna mulut. Kalau tidak guna hati. Dan letak dalam hati, aku tak suka benda ni, selemah-lemah iman. Jadi dalam ajak kita berdakwah, Saziatul Sidik ni mungkin di antara orang yang suka tulis banyak-banyak ni. Cuma saya pesan, dalam dakwah, guna ayat-ayat yang betul. Jangan rajin menerakakan orang. Macam mana Ustaz? Kan? Buat macam ni neraka, buat macam ni masuk neraka. Dia seorang yang masuk syurga. Tak boleh, tak boleh. Dalam dakwah, hadis kita baca ni, Nabi datang pegang bahu Abdullah ibn Umar. Pegang bahu. Abdullah ibn Mas'ud kata, Nabi ketika nak bercakap aku, dia pegang telapak tangan aku, aku rasa kasih sayangnya Nabi SAW. Jadi bila kita nak ajak orang kebaikan, ajak dengan kasih sayang, bukan memberi perintah. Sama macam kita ajak anak kita. Adik, tolong Ustaz. Tolong abah pergi ambil macam ni, macam ni. Tolong Ustaz. InsyaAllah dia buat. Tapi kata, adik, pergi ambil. Apa duduk tergolek saja. Itu kan. Apa dia buat, tapi dia akan ada penzahiran bantahan. Macam tu juga dengan pasangan hidup kita. Kita kata, jom tolong. Buat itu, perkataan dia adalah memberi nasihat dengan penuh kasih sayang. Bukan memberi perintah. Para guru di sekolah jangan kata buat ni. Tak. Jom. Tolong bawa buku cikgu boleh tak? Orang akan hadir kasih sayang dan sebagainya. Ya, kita kata yang dalam lift tadi tu kan, dilarang merokok. Sekarang kita kata tulis itu, terima kasih kerana tidak merokok. Dia rasa dihargai. Dia rasa segan nak buat itu. Ini kaedah dia. Maka kita teruskan usaha kita dalam dakwah. Orang suka, orang tak suka, tu bukan masalah kita. Jangan buat kerana manusia selalu mengecewakan kita. Tapi buat kerana Allah, insya-Allah kita akan rasa bahagia. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Itu dia yang mana kita dapat lihat dalam kehidupan kita seharian. Dalam kita nak menjadi seorang hamba yang produktif, Ustaz, kita kena mengejar akhirat. Baik Ustaz, mungkin kita dah tak banyak masa dah Ustaz untuk 3 pelajaran hadis kita pada hari ini. Sebab apa Ustaz? Kita lagi 3-4 hari lagi nak masuk tahun baru ni. Jadi kita nak benar-benar produktif dalam kehidupan kita Ustaz. 3 pelajaran. Perkara pertama sekali, untuk sebelum masuk ke tahun baru, yang pertama sekali, jom kita minta ampun, taubat dan beristighfar. Itu perkara paling besar sekali lah. Kerana kita terlalu banyak dosa. Yang ni minta ampun sungguh-sungguh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun padamu ya Allah dan aku bertaubat atas segala macam dosa aku. Yang kedua, menyegerakan segala amalan. Apa sahaja kerja bagi up to date, kan ya, akhlak bagi cantik dan sebagainya. Menyegerakan segala amalan kebaikan dan juga menyegerakan berhenti daripada melakukan kejahatan. Maksudnya kalau ada dosa, kalau ada maksiat, kalau ada perangai tak elok, stop terus. Jangan tunggu 2023 lah baru berhenti. Tak, no. Yang ketiga-tiga ni, ya, kita kena minta ampun kerana kita tak selamat daripada melakukan dosa tu, minta ampun, segera melakukan amalan dan segera meninggalkan kejahatan. Insya-Allah Allah akan bantu kita di penghujung. Jom kita beramal dengan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Wallahu. Okey, baik Ustaz. Mungkin Ustaz boleh mengetuai bacaan doa ringkas kita untuk penutup kita pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa kami di tahun ini ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, rahmati tahun baru kami nanti ya Allah. Ya Allah, berkati tahun baru kami nanti ya Allah. Amin. Ya Allah, jangan biarkan kami hidup dalam sia-sia ya Allah. Amin. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Ya Allah, bantu kami
kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Amran atas orang kata perkongsian dan juga lagu Bollywood tadi Ustaz Okey, baik. Dan kepada para penonton, esok temu janji kita dalam topik fiqh menguruskan masa dengan kita bawakan kepada anda tuan guru kita Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunoh dan dibantu oleh moderator Dai Azrin. Kita jumpa esok para penonton. Saya Dai Aiman. Mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Ila liqa ma assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.